Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan matematik tingkatan 5 di bawah topik matematik pengguna percukaian. Jadi hari ini kita akan membincangkan dua perkara. Yang pertama, kita nak menghuraikan tujuan percukaian. Dan yang kedua, kita nak menghuraikan pelbagai cukai dan seterusnya kesan pengelakan cukai tersebut dari aspek perundangan dan keuangan. Baik, apakah percukaian? Apakah percukaian itu? Okey, percukaian ialah satu proses hasil wang yang dikumpul daripada individu atau syarikat. Proses ni maksudnya hasil wang tadi akan dipungut daripada individu. Kemudian wang tersebut akan dibelanjakan semula. Dipungut daripada individu dan atau syarikat. Digunakan, wang tersebut akan digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan demi kesejahteraan semua rakyat. Misalnya, dalam bidang pendidikan, dibelanjakan untuk pendidikan, kesihatan, keselamatan dan kebajikan masyarakat, semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Okey, apakah tujuan percukaian itu? Okey, yang pertama, dia sebagai sumber pendapatan kerajaan. Kerajaan mendapat pendapatannya daripada percukaian. Yang kedua, sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan. Yang ketiga, sebagai kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Dan yang keempat ialah sebagai alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Inilah dia tujuan-tujuan percukaian itu. Seterusnya, ke manakah sumber pendapatan tadi? Sumber pendapatan daripada cukai tadi dibelanjakan. Okey, yang pertama, untuk mentadbir urus negara. Maknanya negara akan menggunakan cukai, hasil pungutan cukai tersebut untuk menguruskan pentadbiran negara seperti membayar gaji kepada kaki tangan kerajaan dan sebagainya lah. Yang kedua, sebagai membiayai projek pembangunan. Jadi kalau kerajaan ataupun negara kita nak membina bangunan-bangunan seperti sekolah, hospital, pejabat-pejabat kerajaan. Jadi inilah sumber pendapatan dia daripada cukai pendapatan. Daripada cukai semualah kan. Okey, yang ketiga ialah mengagihkan pendapatan dalam masyarakat. Jadi pendapatan daripada cukai-cukai yang dipungut boleh diagihkan untuk kebaikan masyarakat juga. Dan apakah alat pelaksanaan polisi kerajaan tu? Yang tadi alat pelaksanaan polisi kerajaan. Okey, supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Macam mana? Contoh di sini. Contohnya ialah pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa. Melalui pelepasan cukai ini, negara kita dapat mewujudkan masyarakat yang penyayang. Contoh yang lain ialah cukai keuntungan hartanah. Apa kegunaan dia? Cukai ini dapat mengurangkan aktiviti pelaburan hartanah yang keterlaluan. Maknanya penjualan dan pembelian tanah ni dapat dikurangkan ataupun dikawal harganya. Seterusnya, apakah tujuan kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan?
Baik, supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian barangan atau penggunaan perkhidmatan tertentu cukai ini itulah tujuan cukai ini. Contohnya apa cukai, contohnya cukai cukai barangan. Ini cukai barangan lah ni Tujuan dia ialah cukai rokok, cukai arak, cukai penjualan supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian barang-barangan yang dari segi kesihatan ini segi kesihatan yang merosakkan kesihatan yang mengganggu kesihatan kita seperti rokok, arak dan judi ini dari segi nilai-nilai murni Seterusnya, alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi Jadi cukai-cukai tadi tujuannya ialah sebagai alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi negara Jadi negara mendapat melaksanakan berbagai-bagai pelaburan dan sebagainya Jadi dia akan dapat sebagai pendapatan tahunan, pendapatan tambahan kepada ekonomi negara. Okey, ini contoh soalan Kita lihat contoh soalan mana kita nak menyelesaikan berkaitan dengan cukai Okey, antara berikut pernyataan manakah adalah palsu? Okey, soalan A. Percukaian ialah satu proses pemungutan hasil daripada individu atau syarikat. Jadi jawapan di sini ialah benar Okey, yang kedua, percukaian ialah satu sumber pendapatan kerajaan. Adakah benar? Ya, benar Okey, yang ketiga, percukaian hanya untuk orang yang bergaji tinggi. Adakah benar? Jawapannya salah. Dia bukannya untuk orang yang bergaji tinggi Jadi percukaian ini adalah untuk individu yang berkelayakan mengikut syarat-syarat lah seperti mana yang akan kita belajar nanti bagaimana kita nak mengira cukai pendapatan. Okey, yang ke bahagian D pula, percukaian ialah alat keuangan untuk menstabilkan ekonomi. Jawapannya ialah benar. Okey, apakah jenis-jenis cukai? Jenis-jenis cukai. Yang pertama ialah cukai pendapatan. Cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan ni ialah cukai yang diperoleh oleh seseorang individu yang bergaji atau sesebuah syarikat. Cukai ini dipungut oleh lembaga hasil dalam negeri ataupun LHDN. Okey, jenis yang kedua ialah cukai jalan cukai jalan. Cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan. Jadi cukai ini dipungut oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Yang ketiga ialah cukai pintu. Cukai harta tanah Cukai ini ialah cukai harta tanah. Contohnya ialah rumah kediaman bangunan komersial Jadi tujuan cukai ini ialah untuk membiayai kos penyelenggaraan bandar seperti mengangkut sampah, membersihkan longkang dan sebagainya. Jadi cukai ini dipungut oleh Majlis Pembandaran Majlis Pembandaran ataupun Majlis Daerah. Jenis yang ketiga ialah cukai tanah. Cukai yang dikenakan terhadap pemilik tanah. Pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan, tanah yang ada bangunan dan sebagainya lah. Jadi cukai ini dipungut oleh pejabat tanah dan galian. Seterusnya ialah cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai jualan dikenakan ke atas barangan jualan barang barang-barangan dikenakan cukai jualan, manakala cukai perkhidmatan dikenakan kepada pengguna yang menggunakan
perkhidmatan tertentu seperti perkhidmatan hotel dan lain-lainnya lah. Jadi cukai ini dipungut oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Seterusnya, kesan pengelakan cukai. Apa yang akan berlaku Okey, sekiranya cukai pendapatan tidak dibayar, apa yang akan berlaku? Boleh dikenakan denda atau dipenjara atau kedua-duanya sekali. Manakala cukai jalan, sekiranya mengelak daripada membayar cukai jalan, boleh dikenakan denda Cukai pintu pula, sekiranya tidak membayar cukai pintu, maka harta mudah alih boleh disita boleh disita. Contohnya rumah bangunan tadi ataupun rumah akan disita Okey, cukai tanah pula, sekiranya tidak dibayar, maka tanah itu boleh dirampas ataupun dilucut hak. Makna haknya telah dibatalkan. Dan akhir sekali, cukai jualan dan perkhidmatan sekiranya tidak dibayar, boleh didenda atau dipenjara. Contoh soalan Contoh soalan yang pertama, antara berikut pasangan manakah yang betul Cukai pendapatan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. B. Cukai jalan Jabatan Penghutan Jalan. C. Cukai jualan dan perkhidmatan Lembaga Hasil Dalam Negeri yang kutip. D. Cukai tanah pihak berkuasa tempatan. Jadi yang benar ialah cukai jalan ini benar Jadi kalau cukai pendapatan ni yang dipungut oleh Lembaga Hasil Negeri, cukai jualan dan perkhidmatan dipungut oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Cukai tanah dipungut oleh Pejabat Tanah dan Galian Soalan seterusnya, Salma tidak membayar cukai tanah bagi rumahnya. Apakah kesan perbuatannya itu? Apakah kesannya sekiranya dia tidak membayar cukai tanah? Jawapannya ialah C. Tanah boleh dirampas. Jadi saya rasa diharapkan semua pelajar akan dapat manfaat apa yang cikgu berikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.